Terima kasih Doktor. Saya Syahira. Terima kasih tuan-puan yang bersama dengan saya dalam webinar ini. Okey, perundangan dalam pendidikan, apa yang perlu kita tahu? Topik ini saya lihat wide untuk kita kupas. Apa-apa pun saya bagi pengenalan dulu mengenai unit undang-undang KPM. Unit Undang-Undang KPM diketuai oleh penasihat undang-undang dan setakat ini kami ada dibantu oleh 5 orang officer. 2 officer peguam kanan persekutuan dan 3 peguam persekutuan. Sedikit mengenai fungsi unit undang-undang, seperti mana penasihat undang-undang kementerian lain, kami berfungsi untuk beri nasihat perundangan, maklum balas dan ulasan kepada KPM secara lisan ataupun bertulis berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang bertulis yang berkuat kuasa, yang berkaitan, yang berkuat kuasa. Kami juga mempunyai function untuk menyemak dan memberi nasihat maklum balas berhubung apa-apa dokumen perundangan seperti draft perjanjian, MOU dan sebagainya. Kami juga meneliti dan mengkaji kertas siasatan yang dibuka di bawah Akta Pendidikan. Selain itu, kami menyemak dan menggubal rang undang-undang perundangan utama di bawah kementerian dan juga mana-mana perundangan subsidiari di bawah kementerian. Selain itu, untuk kes tuntutan sivil Timbantara Adjudikasi dikendalikan oleh unit undang-undang yang mana kalau kes yang kerajaan disaman, kami akan membantu pihak AGC untuk mendapatkan dokumen dan maklumat berkenaan dengan tuntutan kes tersebut. Selain itu, seperti biasalah untuk menyediakan maklum balas regarding memorandum jemaah menteri yang dipohon oleh pihak AGC, menghadiri mesyuarat dan lain-lain lagi. Seterusnya, berkenaan dengan guru dan perundangan. Kenapa perlu tahu undang-undang? Seperti mana yang telah diperkatakan oleh Tuan Pengarah tadi, dan disentuh oleh Tuan Pengarah, pertamanya disebabkan kesedaran dan kefahaman undang-undang di kalangan masyarakat ni semakin meningkat. Keduanya, bidang perguruan ini semakin terdedah dengan pelbagai jenis cabaran, risiko dan liability. Selain itu, saya rasa warga pendidik perlu mengetahui cara mempertahankan diri dan cara melindungi diri apabila disaman atau didakwa. Warga pendidik juga perlu mengetahui peranan dan bidang kuasa masing-masing supaya segala tindak tanduk yang dibuat selaras dengan perundangan serta arahan yang berkuat kuasa. Selain itu, kenapa perlu tahu undang-undang ini adalah kerana supaya tindakan yang dibuat dibuat dengan lebih berhati-hati dan tidak melampaui bidang kuasa warga pendidik. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga reputasi profesion perguruan dan perkhidmatan pendidikan secara amnya. Seterusnya, kita pergi guru sebagai pegawai awam atau penjawat awam. Apa yang perlu kita tahu? Menurut Perlembagaan Persekutuan, perkhidmatan pendidikan merupakan salah satu perkhidmatan awam menurut Pasal 1 Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan Pasal 2A Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan, tiap-tiap orang yang menjadi anggota perkhidmatan itu, iaitu termasuk juga perkhidmatan pendidikan, memegang jawatan selama mana beliau diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Next, kita maksud guru sebagai pegawai awam. Pegawai awam ni boleh ditafsirkan sebagai seorang anggota dalam perkhidmatan yang dilantik secara tetap, sementara ataupun kontrak. Dalam Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam,
Pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan 2012 telah mentaksirkan pegawai awam sebagai semua kategori pegawai yang sedang berkhidmat dan dilantik oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara ataupun kontrak. Okey, apa yang penting ya, pegawai awam ini berkewajipan untuk mematuhi segala perundangan dan pekeliling yang berkuat kuasa serta arahan kerajaan ke atas penjawat awam dari semasa ke semasa. Okey, now saya pergi kepada kawalan tata tertib terhadap guru. Sebagai pegawai awam, seorang guru berkewajipan untuk mematuhi peraturan-peraturan kelakuan dan tata tertib 1993. Apa tujuan kawalan tata tertib ni? Dia untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap dalam melaksanakan segala fungsi dan tanggungjawab, menjaga imej perkhidmatan awam, meletakkan kepentingan awam daripada diri sendiri dan juga untuk tujuan menghukum pegawai yang didapati bersalah dan juga sebagai iktibar kepada pegawai-pegawai awam yang lain lah apabila ada kes-kes yang disabitkan tata tertib ke atas mana-mana pegawai yang didapati bersalah kan. Seterusnya, peraturan-peraturan yang penting dalam PUA 395 ini, sebagai contoh peraturan 3A memperuntukkan sebagai penjawat awam, seorang guru berkewajipan untuk mematuhi peraturan-peraturan 395, 1993 dan pelanggaran terhadap mana-mana peruntukan tersebut boleh menyebabkan guru itu dikenakan tindakan tata tertib. Antara pelanggaran yang diperuntukkan dalam peraturan PUA 395 adalah tidak hadir bertugas tanpa cuti ataupun tidak terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada penyelia ataupun ketua jabatan. Selain itu, peraturan 4 juga secara amnya memperuntukkan tentang kesalahan tidak jujur ataupun tidak amanah oleh pegawai awam, tidak bertanggungjawab dan juga membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi. Okay. Peraturan 3B PUA 395/1993, kegagalan memberikan aku janji seperti mana yang dikehendaki ataupun gagal mematuhi mana-mana terma aku janji juga merupakan salah satu pelanggaran tata tertib. Oleh itu, apabila pegawai awam tu telah menandatangani surat aku janji, kita wajib patuh segala terma yang termaktub dalam surat aku janji sepanjang perkhidmatan kita dengan kerajaan. Seterusnya, berdasarkan peraturan 3C, setiap pegawai yang bertanggungjawab untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera. Kegagalan menjalankan tanggungjawab ini hendaklah disifatkan sebagai cuai dalam melaksanakan tugas serta tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Bagi saya, peraturan 3C ini signifikan untuk pengetua ataupun guru besar yang bertindak sebagai penyelia yang perlu mengawasi ataupun menyelia anak buahnya lah di sekolah atau sebagainya kan. Sebagai contoh, saya selalu isu yang berbangkit, pengetua ataupun guru besar tidak melaporkan apa-apa sebarang pelanggaran tata tertib dengan segera. Contohnya, cikgu tu tidak hadir bertugas untuk satu tempoh yang lama, tapi tiada pun pelaporan ataupun aduan dibuat oleh ketua jabatan. So, contoh lain juga ialah regarding penyelewengan wang awam di sekolah. Kita tak boleh sampai audit pick up baru kita nak ambil tindakan. Di situ ada timbul elemen kecuaian pengetua ataupun guru besar
dalam mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai di bawah seliaannya. Okay. Isu-isu lazim yang dirujuk kepada unit ini berkaitan dengan Undang-Undang Perkhidmatan adalah berkenaan dengan kelewatan ataupun pemaafan, condonation. Sebagai apa panggil dia, dalam kes ini memanglah dalam untuk mengambil sesuatu tindakan tata tertib tidak diperuntukkan dalam undang-undang sebarang had masa. Walau bagaimanapun bagi tujuan tersebut kita perlu rujuk kepada Seksyen 54 Akta Tafsiran yang memperuntukkan where no time is prescribed within which anything shall be done, that thing shall be done with all convenient speed and often as prescribed occasion arises. Oleh itu sekiranya apa panggil dia, ada sebarang pelanggaran tata tertib oleh pegawai, penyelia ataupun ketua-jabatan hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh yang munasabah bagi mengelakkan sebarang permasalahan ataupun dalam mengambil tindakan ke atas pegawai. Dalam kes condonation atau pemaafan ini, saya merujuk kepada kes Public Services Commission Malaysia and another melawan Whitney Sari, anak perempuan RM Santi Bello, yang mana Mahkamah Persekutuan dalam kes ini memutuskan sama ada terdapat kelengahan yang tidak munasabah adalah bergantung kepada fakta kes. Dalam ini kita kena tengoklah dalam lagi lambat kita mengambil tindakan and then dicampuri dengan other circumstances, dia akan mengundang evidence of condonation oleh pegawai ataupun pengetua ataupun guru besar terhadap guru-guru di bawah seliaannya sekiranya ada pelanggaran tata tertib dilakukan oleh pegawai bawahannya. Okey. Seterusnya saya juga merujuk pada kes Muhammad Zulhazi, Muhammad Zulkafli, Suruhanjaya pasukan melawan Suruhanjaya pasukan polis Diraja Malaysia dan another. Dalam kes ni pegawai telah disabit ada maksudnya ada insiden pada tahun 2005, tetapi tindakan tata tertib hanya dibuat pada tahun 2010. Di situ ada gap 5 tahun dalam mengambil tindakan. So apa panggil dia, dalam ini kita boleh katakan kelewatan dalam mengambil tindakan tata tertib dan tindakan pihak kuasa menaikkan pangkat pegawai dalam tempoh kelewatan tersebut menunjukkan terdapatnya elemen condonation dalam kes inilah. Selain itu saya juga dalam mengendalikan matter di unit undang-undang ni ada dirujuk kes-kes seperti pegawai yang membuat pelanggaran tertib tata tertib seperti melakukan penyelewengan wang awam, tetapi at the same time dia dinaikkan pangkat juga. So isu yang dirujuk kepada unit ini sama ada teratur ke tidak tindakan tata tertib tersebut. Dan ini kami ada sentuh terdapat wujudnya elemen condonation dalam menangani atau mengendalikan kes pegawai lah. Selain itu saya rasa untuk kes sebegini terdapat tanggungjawab kepada pegawai melaksanakan ataupun mengendalikan
kenaikan pangkat perlu lihat rekod-rekod pegawai sama ada tata tertib ke ataupun sedang ada prosiding tata tertib ke atas pegawai sebelum pegawai dipertimbangkan untuk naik pangkat. Okey. So, saya stresskan lagi, penting untuk tahu kelewatan dalam mengambil tindakan ke atas pegawai boleh menyebabkan pengetua ataupun guru besar yang bertindak sebagai penyelia ke atas guru-guru di bawahannya ataupun kaki tangan di sekolah kan. Diambil tindakan di bawah, boleh diambil tindakan di bawah peraturan 3C kerana cuai, menyelia ataupun mengawasi pegawai di bawahannya. Okey. Seterusnya, isu-isu terkini yang dirujuk dalam kepada unit ini adalah berkenaan kes tata tertib melibatkan Facebook. Sebagai penjawat awam, kita perlu berhati-hati dalam memuat naik sebarang komen ataupun penyertaan dalam sosial media. Dalam kes Nazrul Imran lawan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini, pegawai merupakan pegawai takbir dan diplomatik yang telah memuatkan komen kesian hilang kawan, hilang deposit pada status Facebook yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Pegawai telah diarahkan untuk mengemukakan surat tuju sebab selepas prosiding tata tertib dijalankan, pegawai dibuang kerja menurut Sub Peraturan 38G PUA 395/1993. Pegawai kemudiannya tak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa tata tertib. Beliau memfailkan pula permohonan sumbangan kehakiman terhadap XPA dan kerajaan pada ketika itu. Mahkamah telah menolak permohonan pegawai selepas mempertimbangkan segala fakta dan hujahan pemohon dan responden dan mendapati tiada unsur-unsur illegality, disproportionality ataupun procedural impropriety. Tapi kes ini telah sedang dalam peringkat rayuan di mahkamah mahkamah Persekutuan. So kita tak tahu lagi apa ending kes ni, sama ada kekal dengan keputusan Mahkamah Tinggi ataupun sebaliknya. Okey. Dalam pengurusan kewangan dan kontrak, apa yang perlu guru ataupun guru besar ataupun pengetua tahu? Okey. Rujukan penting dalam mengendalikan pengurusan kewangan kerajaan, kita perlu tengok Perlembagaan Persekutuan, Akta Tata Cara Kewangan, Perkeliling Pembendaraan dan juga Arahan Pembendaraan. Sebenarnya perkeliling pembendaraan dan arahan pembendaraan ni dia derive daripada perundangan. Cuma bila dibuat dalam bentuk perkeliling dan arahan, dia untuk expand bagi memudahkan pengendalian sebarang pengurusan kewangan kerajaan oleh guru ataupun pengetua atau mana-mana pegawai yang mengendalikan hal ehwal kewangan termasuklah pengurusan aset, pembayaran, hendaklah sentiasa memastikan tindakan yang diambil selaras dengan peraturan kewangan dan perkawanan yang berkuat kuasa. Perkara ini penting ya, sebabnya kalau for example dalam pembayaran perlu ada proper penyelenggaraan ataupun rekod penyerahan kepada rekod berkenaan dengan sebarang pengurusan kewangan yang dibuatlah. Okey. Sebab tu kita perlu tahu kalau nak buat sebarang perolehan tu kita ikut kaedah perolehan yang berkuat kuasa. Contohnya kita ada sebut harga, kita ada pembelian terus, kita ada tender atau perundingan terus. Perkara-perkara tu perlu diteliti terlebih dahulu sebelum
pihak sekolah mengambil tindakan. Perkara ini penting supaya apa-apa tindakan yang dibuat tidak menjejaskan ataupun memberi implikasi kepada pegawai. Okay. Seterusnya, isu yang seringnya berbangkit adalah sama ada pegawai yang dibenarkan siapakah pegawai yang dibenarkan untuk menandatangani kontrak bagi pihak kerajaan persekutuan. Seksyen 2 Akta Kontrak Kerajaan 1949 telah memperuntukkan semua kontrak yang dibuat di Malaysia bagi pihak kerajaan hendaklah jika diubah ke dalam bentuk tertulis dibuat atas nama kerajaan Malaysia dan boleh ditandatangani oleh menteri ataupun mana-mana pegawai awam yang diberi kuasa dengan sewajarnya oleh menteri. Dalam kes ni selalunya memang ada surat penunjukan kuasa oleh menteri kepada sekian-sekian pegawai lah mengikut siling kontrak yang ditetapkan. Okay. So kalau kita nak buat perolehan, pihak sekolah ataupun pengetua, guru besar dan mana-mana pegawai lah yang diberi kuasa untuk membuat suatu perolehan, kena semak whether pegawai tu mempunyai bidang kuasa ataupun autoriti untuk menandatangani surat setuju terima ataupun kontrak. Kena pastikan beliau diberi perundangan kuasa menurut Seksyen Akta 120 ini. Kalau tak ada, kontrak tu still valid according to perundangan kontrak, tapi pegawai yang menandatangani perjanjian ataupun SST tanpa menurut perundangan kuasa di bawah Seksyen 120 ini boleh dikenakan ataupun diambil tindakan lah oleh pegawai atasan. Okey. Seterusnya, apa yang dimaksudkan sebagai pengetua ataupun guru besar selaku pentadbir kontrak. Okey, dalam kes ni, ini selalu kami sebagai unit undang-undang, kami menyemak kontrak. Selalunya kata isu yang kata kontrak ni benda-benda legal, kita tak tahu apa konten tu. Kita sebenarnya selalu argument kata ayat-ayat dalam kontrak ni ayat-ayat legal. Kita layman tak tahu bahasa-bahasa yang digunakan, tapi sebenarnya sebarang perolehan yang dibuat, kita kena tahulah benda tu kita yang nak, kita tahu apa yang kita hasratkan dan kita tahu macam mana nak memantau ataupun mengawal selia sebarang perolehan yang kita buat. Okey. Sebagai pentadbir kontrak, penting untuk pengetua ataupun guru besar memastikan segala klausa perjanjian dipatuhi. For example, kalau lewat membekal, kena tengok klausa dan dia lewat ataupun sebarang tindakan yang diambil terhadap pembekal ataupun kontraktor sekiranya lewat membekal atau melaksanakan perkhidmatan. And then diperlu menyemak dan memastikan perkhidmatan atau pembekalan yang dilaksanakan atau dibekalkan oleh kontraktor sempurna sebelum membuat sebarang perakuan ataupun pengesahan perkhidmatan. Ini selalunya kes-kes berlaku barang tak cukup tapi kita sign perakuan perkhidmatan tu kata pembekalan telah diberi dengan sempurnanya oleh pihak kontraktor ataupun kalau dari segi pelaksanaan perkhidmatan servis tak kalau kita tengok dalam skop perkhidmatan tu tak sempurna pun tapi kita sign juga kata memberi perakuan pengesahan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh kontraktor dia telah dibuat dengan sempurna. Perkara-perkara ini selalunya kita
tahu ada ketidakpatuhan apabila audit pick up kan, ada teguran audit yang mengatakan perkhidmatan tu tidak dibekalkan dengan sempurna, tapi perakuan penerimaan ataupun pengesahan terhadap perkhidmatan telah pun ditandatangani, ataupun pegawai yang menandatangani perakuan tu tak diberi kuasa menurut perundangan ataupun kontrak. Perkara-perkara tu kena tengok dan semak sebelum sebelum tuan puan mengambil sebarang tindakan. Perkara ni penting sebab kalau tidak isu-isu tata tertib ataupun pengenaan surcharge akan berbangkit dan boleh dikenakan ke atas tuan puan lah. Okey. Pembayaran ke atas perkhidmatan dilaksanakan ataupun dibekalkan hendaklah dibuat menurut kaedah pembayaran yang diperuntukkan dalam perjanjian tertakluk kepada tolakan yang sewajarnya. For example, kalau perkhidmatan tu diberikan untuk tempoh bermasa, ada kaedah pembayaran ditetapkan, for example, dibayar dalam masa quarterly ke ataupun sebagainya, kita kena patuh kaedah pembayaran tu. Tak boleh barang belum sampai kita dah bayar. Dalam jadual pembayaran kata lain. So kita kena patuh benda tu sebab seperti mana yang saya kata, apa-apa yang ketidakpatuhan pada kontrak disebabkan oleh kecuaian tuan puan boleh menyebabkan tindakan diambil kepada tuan puan. Okey. Sebarang kemungkinan ataupun ketidakpatuhan terma dan syarat oleh kontraktor hendaklah dirujuk dengan segera bagi mengelakkan sebarang implikasi dan kerugian kepada kerajaan ataupun teguran audit. Benda ni juga penting. Sometimes saya ada kes-kes yang saya kendalikan, pihak sekolah tak memaklumkan isu-isu yang berbangkit berkenaan dengan pengurusan kontrak, pengurusan kewangan di pihak sekolah until pihak audit find out ataupun ada berlaku kes-kes saman menyaman, barulah kita tahu ada hanky-panky di peringkat sekolah dan sebagainya lah. Okey. Pengenaan surcharge. Perkara ni juga penting yang mana sebelum tu saya cakap dulu, surcharge telah diperuntukkan dalam Seksyen 18 sebagai satu kaedah bagi kerajaan mengutip balik segala kehilangan atau kerugian di pihak kerajaan yang telah dilakukan oleh pegawai atas sebab yang berikut. Gagal memungut wang yang mesti dibayar, pembayaran wang yang tidak sepatutnya, kehilangan, kekurangan ataupun kerosakan harta kerajaan, kegagalan menyelenggara rekod dengan sempurna ataupun gagal atau melewatkan pembayaran yang sepatutnya. Okey. Surcharge ni dia bukanlah satu tindakan tata tertib, tapi dalam peraturan 51 peraturan PUA 395 ni telah diperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib boleh mengenakan surcharge terhadap mana-mana pegawai mengikut Akta 61 iaitu Akta Prosedur ataupun Akta Tata Cara Kewangan 1957 dan pengenaan surcharge tersebut hendaklah direkodkan dalam perkhidmatan pegawai tersebut. Okey, dalam kes ni kes yang saya kendalikan setakat ini berkenaan dengan penyelewengan wang awam. Contohnya penyelewengan bantuan khas persekolahan untuk tujuan peribadi. Benda ni tak dimaklumkan oleh pihak pengetua selaku penyelia. Pegawai telah kurang penyeliaan terhadap pegawai yang diberi kuasa ataupun pegawai tidak mengambil proper precaution lah untuk mengawal selia sebarang
penyaluran wang bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada murid dan sebagainya. Okay. Seterusnya, perundangan tanah. Apa yang perlu kita tahu? Kalau ikut perundangan tanah ni, selalunya orang kata is a dry topic. Tapi bagi saya, setelah saya berkhidmat di JKPG, sebenarnya isu-isu berkenaan dengan pengurusan tanah persekutuan ni adalah pentinglah untuk kita tahu, terutamanya pihak-pihak guru ataupun pengetua di sekolah kan. Okey. First of all, pengurusan tanah persekutuan. Kita ada persetujuan tanah persekutuan yang merupakan tuan punya berdaftar ke atas tanah-tanah milik PTP ataupun tanah milik persekutuan dan sebagai pengawal, pegawai-pengawal terhadap tanah rizab persekutuan. Perkara ini telah diperuntukkan dalam Akta Persetujuan Tanah Persekutuan 1957. Okey, sebagai apa kita panggil kementerian ataupun jabatan ni dikenali oleh dikenali sebagai Kementerian Jabatan Pengguna yang mana membantu pihak JKPG dalam menyelia tanah-tanah persekutuan oleh PTP ni lah. Kalau nak harapkan PTP seorang macam tak mampu kan, because tanah persekutuan ni banyak. So kita bagi setiap kementerian perlu menjaga dan menyelia tanah-tanah di bawah siliannya. Okey, apa yang penting perlu kita tahu adalah sebagai KJP, Kementerian Jabatan Pengguna, kita perlu mematuhi perkeliling dan arahan yang berkuat kuasa dalam menguruskan dan mengendalikan isu berkaitan tanah. Sebarang tindakan yang diambil hendaklah dibuat dengan teratur serta selaras dengan perundangan serta arahan yang berkuat kuasa. Perkara ini penting sebabnya untuk elakkan teguran audit ataupun kerugian kepada kerajaan lah. Ada timbul beberapa kes melibatkan penggunaan tanah PTP ni lah. Okay, kalau pihak sekolah ada apa-apa masalah berkenaan pengurusan tanah PTP persekutuan, pihak sekolah sepatutnya sentiasa kena alert ataupun rujuk Jabatan Pendidikan Negeri ataupun kementerian lah supaya apa-apa tindakan yang hendak dibuat ataupun permohonan yang oleh pihak syarikat dan sebagainya dibuat dengan teratur dan mengikut perundangan serta perkeliling yang berkuat kuasa. Okey. Sebenarnya penggunaan tanah persekutuan ni dia boleh buat melalui pajakan, penyewaan serta pajakan kecil. Pajakan kecil ni untuk Sabah dan Sarawak. Penyewaan ni untuk tempoh kurang daripada 3 tahun, manakala pajakan lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada tempoh 99 tahun. Selalunya kita tak boleh bagi free je orang masuk sekolah, dia perlu dibuat melalui penyewaan ataupun pajakan kecil lah. Kalau pajakan tu agak kurang because apa panggil dia, sebenarnya tak boleh pun, kena tengok betul-betul sebabnya sekolah ni adalah tempat pembelajaran kan. So kalau for example kalau syarikat telekomunikasi lah selalunya berhasrat untuk memasang pencawang ke apa ke, so kita kena tengok dari segi keselamatan pelajar tu. Kalau dia dibuat di padang misalnya kan, apa panggil dia, kena tengok dari segi keselamatan kalau macam mana kalau pencawang telekomunikasi tu jatuh dan mempak pelajar dan sebagainya lah. Okey. Berikut adalah perkeliling, arahan serta garis panduan yang relevan untuk penggunaan tanah PTP. Sebenarnya garis panduan PTP telah mengeluarkan perkeliling berkenaan garis panduan pengurusan penyewaan tanah persekutuan oleh Kementerian Jabatan Pengguna bagi maksud penyewaan ruang bangunan. Okey. Perkara-perkara ini kita kena sentiasa alert
dan ambil tahu because apa-apa tindak tanduk yang dibuat akan memberi implikasi kepada kerajaan lah. Sepatutnya kita boleh claim orang tu sebagai menceroboh tapi or trespassing, tapi because of ada elemen kebenaran oleh pihak sekolah dan sebagainya, sikit sebanyak menggugat kes ataupun menyukarkan pihak kementerian untuk mengambil tindakan lah. Dan nombor 2 dan nombor 3 ni merupakan pekeliling pajakan kecil. Kalau di Sarawak dia tak ada sewa, dia panggil pajakan kecil. So ada pekeliling perjanjian seragam ditetapkan oleh PTP lah. Okay. Hari tu saya ada timbul persoalan sama ada apa panggil dia, siapa yang boleh sign perjanjian penyewaan bagi pihak PTP. Sebenarnya kalau ikutkan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan ni, dia boleh mewakilkan kuasanya menurut akta PTP lah. Tapi dia diwartakan. So apa-apa perjanjian penyewaan yang hendak dibuat perlu dikemukakan kepada PTP lah untuk tanda tangan. Kita tak boleh simply mana-mana pegawai dia tak sama dengan perolehan kontrak yang mana ada perundangan kuasa oleh menteri di bawah Akta 120. Kalau dalam aspek perundangan tanah, kita kena tengok Akta PTP dan pekeliling yang berkuat kuasa lah yang dikeluarkan oleh JKPTG. Okey. Guru dan kecuaian, apa yang perlu kita tahu? Benda ni selalu menjadi hot topic lah kan. First of all, kita tengok prinsip sekolah sebagai in loco parentis. Ia merupakan istilah Latin yang bermaksud in the place of a parent ataupun sebagai ganti kepada ibu bapa. So apabila ibu bapa tu menyerahkan anaknya kepada guru ataupun sekolah, guru atau pihak sekolah mengambil tanggungjawab ibu bapa itu apabila murid itu diserahkan sebaik saja murid itu berada di dalam kawasan sekolah. Okay. Dalam prinsip ni, guru atau pihak sekolah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan murid di bawah jagaannya dijaga dengan rapi dan sentiasa dilindungi daripada risiko yang boleh dijangka mendatangkan kecederaan kepada murid. Selain itu, pihak sekolah ataupun guru tidak melakukan sesuatu ataupun mengambil tindakan terhadap perkara yang dilihat boleh mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada murid. Okay. Elemen penting yang perlu dibuktikan oleh plaintiff dalam kes-kes tort kecuaian iaitu terdapat kewajipan berhati-hati, duty of care di pihak guru. Dalam ni sebagai contoh, guru memberi arahan yang jelas kepada pelajar untuk sebagai contoh penggunaan peralatan di makmal. And then kalau penggunaan sukan di padang sekolah, guru telah mengambil kewajipan berhati-hati dengan menyimak melihat segala peralatan seperti tianggul ke ataupun apa-apa peralatan yang hendak digunakan boleh adalah selamat kepada murid lah. And then elemen yang lagi satu adalah guru telah melanggar kewajipan tersebut. There is a breach of duty oleh pihak guru tersebut. For example, guru telah cuai ataupun tidak mengawasi murid ataupun arahan dia tak jelas. Dalam kes contohnya kalau pergi lawatan, cikgu naik kereta asing, murid dalam bas. Sepatutnya cikgu perlu ada dalam bas tu untuk mengawasi murid di bawah seliaannya. Okay.
Thirdly adalah pelanggaran kewajipan tersebut boleh menyebabkan murid mengalami kerugian ataupun suffered damages berdasarkan kecuaian oleh pihak sekolah ataupun guru itulah. And then last element adalah terdapat kaitan rapat di antara tingkah laku defendant dengan kecederaan yang dialami oleh plaintiff. Okay. Kewajipan berhati-hati oleh guru telah disentuh dalam kes Government of Malaysia dan lain-lain serta Jumaid melawan Jumaid bin Mahmud. Dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan kewajipan ataupun tugas berhati-hati guru terhadap pelajar adalah seperti berikut. Kewajipan tersebut hendaklah sepadan dengan peluang guru dan kebolehan guru untuk melindungi pelajar daripada bahaya yang diketahui ataupun yang boleh dihalang. Dalam kes ni, penjagaan murid di dalam kelas ataupun penjagaan tak boleh nak disamakan dengan penjagaan murid ketika aktiviti camping di hutan. Dia punya langkah berjaga-jaga ataupun kewajipan cikgu tersebut untuk menjaga murid perlu lebih meningkatlah bila berada di dalam hutan berbanding di dalam kompaun sekolah ataupun kelas. Second, kewajipan tersebut adalah sebagaimana seorang bapa yang mempunyai keluarga besar yang menjaga anaknya sendiri. And then kewajipan tersebut bukanlah satu kewajipan insurans untuk melindungi pelajar dari bahaya, tetapi kewajipan untuk mengambil langkah yang munasabah untuk keselamatan pelajar. And then Mahkamah Persekutuan juga telah memutuskan kewajipan tersebut hanyalah menghendaki guru mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam keadaan yang munasabah untuk menghalang kecederaan fizikal terhadap pelajar tersebut. Kewajipan ini bukanlah untuk memastikan perlindungan daripada kecederaan tetapi untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk menghalang kecederaan tersebut dan tidak menghendaki guru tersebut mengambil langkah yang lebih untuk melindungi pelajar daripada risiko kecederaan yang boleh dijangka. Sebagai contoh kes pembulian di di asrama. Guru sebagai warden telah pastikan untuk sekian-sekian tempoh pelajar berada dalam kawasan kompaun asrama, telah memberi amaran ataupun penjelasan apa-apa arahan yang jelaslah kepada murid supaya tidur sekian-sekian masa dan tidak boleh keluar daripada bilik asrama tanpa kebenaran atau sebagainya. Tapi jika ada isu pembulian pelajar di luar pengetahuan ataupun pengawalan guru tersebut, cikgu tu boleh mempertikaikanlah isu kecuaian di pihaknya. Dia telah bagi saya dia telah mengambil tindakan berjaga-jaga apabila dia telah mengambil segala perlindungan daripada kecederaan ke atas pelajar sebelum dia membenarkan pelajar tidur dan sebagainya lah. Okay. Dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim, saya rasa ni tuan-tuan dah biasalah dengar yang mana Mahkamah memutuskan terdapat kecuaian dan kegagalan mengambil tindakan yang munasabah dalam langkah yang sepatutnya oleh guru dan mengelakkan perayu menanggung kecederaan. Dalam kes ni Raihan pelajar di sekolah menengah Port Dickson mengalami kecederaan di kepala kerana terkena cangkul yang digunakanlah oleh rakannya. Dan ini didapati guru sains pertanian gagal membuat penilaian ke atas murid yang mengikuti kelas tersebut dan gagal memberi penerangan berkenaan dengan penggunaan cangkul
semasa pembelajaran inilah. Okey. Dalam kes Kamarudin Mat Nasir melawan Sahabanu Muhammad dan yang lain, dalam ni juga dalam kes ni juga kerajaan kalah, yang mana Nik Muhammad Lutfi bin Kamarudin arwah ni telah suffer injury apabila dihempap tiang gol. Dalam ni ada dibangkitkan isu keselamatan, yang mana tiang gol tu tak selamat dan sepatutnya perlu dilupuskan. Benda tu dalam pengetahuan cikgu. So apabila perkara-perkara itu dalam kawalan ataupun pengetahuan cikgu ataupun guru, perkara itu perlu dibuktikanlah oleh guru sama ada terdapat elemen kecuaian lah. Dalam ini memang sahlah ada elemen kecuaian, yang mana guru tersebut gagal mengambil tindakan yang sewajarnya sebelum membenarkan permainan ataupun membenarkan pelajar bermain bola sepak. Okay. Ini analisa yang dibuat oleh mahkamah dalam kes ni. Okey. Seterusnya dalam kes Yogeswari Nadaraja, dalam ni tiada kecuaian berbangkit kerana daripada bukti yang didapati, perkara yang perlu diberi pertimbangan adalah sama ada defendant sudah melepaskan tanggungjawab menjaga plaintiff, iaitu ada ataupun tidak pihak defendant memikirkan risiko yang mungkin ditanggung oleh murid. Sekiranya ada, apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan risiko berkenaan. Dalam kes ni, Mahkamah Tinggi menolak permohonan plaintiff, yang mana Ya Arif dalam keputusannya menyatakan ranting kayu itu bukanlah satu benda yang berbahaya, sama seperti kerusi ataupun peralatan lain dalam bilik darjah lah kan, adalah tidak munasabah untuk meletakkan seorang guru menyelia aktiviti-aktiviti permainan murid. Dalam kes ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan guru ataupun defendant mengetahui risiko kecederaan yang ditanggung oleh plaintiff. Okay. Sama juga dalam kes Sazlin Zahira Kamaruzaman ni, yang mana dalam kes ni defendant pertama merupakan seorang guru muzik di sekolah, manakala plaintiff adalah seorang murid darjah 1 di sekolah tersebut. Pada hari dan waktu material, defendant pertama telah mengajar muzik bertajuk Gerabak Keretapi kepada murid-muridnya, di mana murid-murid tersebut termasuk plaintiff diarah membuat beberapa pergerakan mengikut rentak muzik. Dan dalam kes ni arahan telah diberikan dengan jelas dan peringatan telah juga diberikan kepada murid-murid supaya jangan tolak menolak, berlari ataupun keluar daripada barisan. Plaintiff dalam kes ni dia terjatuh sehingga menyebabkan tangan kanannya patah. Beliau menuntut ganti rugi ke atas kecederaan tersebutlah. Okey. Dalam ni mahkamah memutuskan sebagai seorang guru, defendant mempunyai kewajipan berjaga-jaga terhadap plaintiff dan berkewajipan untuk bertindak dengan cara yang munasabah bagi menjaga keselamatan murid-murid di bawah. Namun begitu, tahap penilaian di bilik darjah oleh guru bergantung kepada keadaan sesuatu kes dalam mengambil kira faktor tertentu seperti umur murid dan apa yang mereka lakukan. Dalam kes ini, untuk menentukan sama ada defendant cuai dalam kewajipannya, perlu diputuskan sama ada kelas muzik berkenaan satu kelas yang berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan kepada murid-murid.
fakta kes menunjukkan dalam kes ini tidak ada perkakasan berbahaya diguna pakai dalam pembelajaran oleh defendant pertama, oleh guru lah. Dan oleh demikian mahkamah memutuskan tiada alasan untuk mengatakan kelas berkenaan satu kelas yang berbahaya dan yang memerlukan penjagaan atau penyelidikan yang luar biasa dengan rapinya oleh seorang guru. Okey. Okay, implikasi kepada kecuriaan guru seperti biasalah, kerajaan akan menanggung kerugian dan perlu membayar ganti rugi dan menanggung kos prosiding mahkamah serta liability lain yang berbangkit. Okay, bila kerajaan kalah dalam apa-apa tindakan prosiding mahkamah, guru pula boleh dikenakan tindakan tata tertib lah berikutan kecurian yang dibuat oleh guru berdasarkan peraturan 4 PUA 395/1993 dan akhir sekali mencemarkan profesi guru dan perkhidmatan pendidikan secara keseluruhannya. Okay. Perbezaan kecurian guru dan kecurian pendidikan. Perkara ini pun sering berbangkit. Yang mana kecurian pendidikan ni saya rasa ia merujuk kepada kegagalan guru dalam mendidik murid. Benda ni satu perkara yang subjektif. Misalnya bila seorang murid tidak lulus exam ataupun gagal dalam satu mata pelajaran, ibu bapanya menyaman guru, sedangkan murid-murid lain okey dan mendapat keputusan cemerlang. So beban pembuktian tersebut adalah terletak kepada pihak ibu bapa ataupun murid untuk mengatakan guru tersebut telah mengabaikan tugasnya dalam mendidik murid tersebut sehingga murid tersebut gagal dalam peperiksaan ataupun mata pelajaran lah. Okey. Seterusnya saya bagi kepada tindakan mahkamah. Apa yang guru-guru perlu tahu? Okey. Basically tindakan mahkamah terbagi ataupun kes terbagi kepada dua. Satu, kes jenayah dan juga kes civil. Kes jenayah ni dimulakan terhadap seseorang yang dituduh melakukan jenayah seperti contohnya kes rogol, mencabut kehormatan, memukul dan sebagainya. Kesalahan jenayah ini diperuntukkan dalam akta peraturan dan sebagainya lah, sama ada dalam kanun jenayah ataupun peraturan-peraturan di bawah kementerian ataupun akta di bawah kementerian lah. And then dia bertujuan untuk mengenakan hukuman terhadap pelaku sekiranya dibuktikan bersalah. Kalau kita nak bezakan kes jenayah dan kes civil, selalunya kerajaan ataupun pendakwa raya melawan sekian-sekian lah, pendakwa raya melawan Abu, for example kan. Dalam kes civil pula, dia dimulakan apabila hak persendirian seseorang itu dilanggar. Tujuannya untuk menguatkuasa, menuntut ganti rugi dan mendapatkan hak, mendapatkan semula hak yang telah deprived lah from that person. Dalam kes ni selalunya istilah yang diguna pakai, terminologi yang diguna pakai adalah plaintiff dan defendant. Okay. Sebenarnya kerajaan Malaysia boleh disaman ataupun penyaman. Seksyen 4 Akta Prosiding Kerajaan 1956 telah memperuntukkan di mana keadaan-keadaan yang kerajaan boleh disaman. Sebagai contoh, kecuaian, unlawful occupation of the tanah kerajaan negeri dan sebagainya lah. Okay. Seksyen 5 Akta Prosiding Kerajaan juga memperuntukkan bahawa
kerajaan shall be liable for any wrongful act done or any neglect or default committed by any public officer in the same manner and to the same extent as that in which a principal, being a private person, is liable for wrongful act done or any neglect or default committed by his agent or for the purposes for this section or without prejudice to generality thereof, any public officer acting or purporting in the good faith to be acting in pursuit of a duty imposed by law shall be deemed to be an agent of to be acting under the instruction of the government. So sekiranya guru disaman ketika melaksanakan tugas atas kapasiti dia sebagai seorang guru ketika mengajar dan sebagainya, ketika melaksanakan perkhidmatan sebagai pejabat awam, kita boleh guna Seksyen 5 ni lah. Okay. Seksyen 6 ni memperuntukkan tentang limitation lah, tindakan proceeding against government. Okay. Okay. Pengendalian kes civil, kalau dia terbahagi kepada dua. Kalau suatu kes yang mana kerajaan, kes yang dimulakan oleh kerajaan terhadap guru, seperti kes pecah kontrak ataupun tuntutan pembayaran dan sebagainya, kes tu akan dikendalikan oleh unit undang-undang KPM. Manakala apabila kes yang mana kerajaan Malaysia dinamakan sebagai defendant, termasuklah ada Kementerian Pendidikan Malaysia, YB, Menteri Pendidikan, KPPM, pengetua guru dinamakan dalam writ saman tersebut, pengendalian kes tu akan dikendalikan oleh bahagian guaman Jabatan Peguam Negara. Dalam kes ni, dalam keadaan ni ataupun dalam apabila kerajaan disaman, unit undang-undang akan bertindak membantu pihak AGC untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kes, seperti mendapatkan kronologi, penyediaan input dalam penyediaan pernyataan tuntutan, pernyataan pembelaan serta mendapatkan dokumen sokongan yang berkaitanlah dengan kes tu. Okay. Berbeza dengan pengendalian kes jenayah pula, guru akan diwakili oleh peguam bela dan peguam cerara yang dilantik oleh guru tersebut. Kita tak akan wakil mana-mana guru yang telah diambil tindakan dalam kes jenayah ni lah. Prosedur, jika prosedur jenayah telah dimulakan terhadap seorang pegawai, boleh dibuat menurut PUA 395 1993 lah. Yang ni pegawai ataupun pendaftar mahkamah hendaklah memaklumkan kepada ketua jabatan adanya kes jenayah terhadap pegawai. Ketua jabatan pula hendaklah mengambil tindakan melaporkan terdapatnya kes jenayah dikenakan terhadap pegawai kepada lembaga tata tertib serta membuat pengesyoran untuk ditahan kerja. And then lembaga tata tertib akan memutuskan sama ada pegawai perlu ditahan kerja ataupun sebaliknya. Okey. Carta ahli tindakan tata tertib jenayah ni basically kalau pegawai disabitkan disabitkan dengan sabitan and then dia merayu, kita kena tengok sama ada keperluan untuk menggantung pegawai daripada tugasnya lah mengikut peraturan 28. Sekiranya dibebas, tamat gantung kerja dan dia pegawai kembali bertugas. Sekiranya pegawai didapati bersalah dalam kesalahan jenayah tersebut, kita seterusnya akan mengambil
tindakan tertatib lah kepada pegawai sama ada buang kerja ataupun selain daripada buang kerja. Okey. Itu sahaja setakat ini daripada saya dalam berkongsi ilmu perundangan yang melibatkan warga pendidik. Itu sahaja, Doktor. Soalan yang pertama, bagaimana persoalannya bagaimana guru boleh mendapatkan bantuan guaman sekiranya guru ingin mengambil tindakan undang-undang? Okey, soalan ada di chat tu, bagaimana guru boleh mendapatkan guaman sekiranya ingin mengambil tindakan undang-undang? Silakan Puan Syara. Okey. Berkenaan dengan memulakan prosedur undang-undang dan bantuan guaman, ia telah diperuntukkan dalam Peraturan 22 PUA 395/1993. Basically jika guru ingin menyaman because of dia punya reputasi sebagai seorang profession sebagai seorang guru terjejas, jika dia nak mendapatkan bantuan guaman untuk memulakan prosiding, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada KSU terlebih dahulu. Jika KSU tidak membenarkan ataupun kelulusan tersebut tidak dipertimbangkan oleh KSU KPM, guru perlu menanggung kos prosiding yang hendak dimulakan oleh guru tersebut atas perbelanjaan dia sendirilah. Kalau kalau kita disaman, tak apa because of kita guna akta prosiding kerajaan yang mana kalau dalam kapasiti guru melaksanakan perkhidmatan, kita akan guru tersebut boleh diwakili atau akan diwakili oleh Jabatan Pegawai Negara lah. Okay. Selalunya ada timbul isu kalau dia nak ambil tindakan perlu rujuk tak kepada KSU ataupun ketua jabatan. Kalau although dia nak tak nak ambil bantuan guaman tapi nak bayar sendiri, dalam kes ni dalam Seksyen 22 dalam Seksyen 22 ni, Peraturan 22 ni silent on that matter, tapi saya fikir mengambil kira implikasi yang mungkin berbangkit terhadap profesi perguruan ataupun nama baik pihak sekolah dan perkhidmatan pendidikan perlu maklumkan tindak tanduk yang akan diambil oleh guru tersebut sebelum memulakan sebarang prosiding lah. Itu saja, Doktor. Okey, bermaksud guru perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu ya daripada KSU. Jika dia nak dapatkan bantuan guaman. Jika mendapatkan bantuan guaman. Okey Puan Syara, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dalam ruangan chat adalah berkaitan dengan soalan media, Puan. Soalannya, adakah pernyataan-pernyataan di WhatsApp, di Facebook dan lain-lain dalam media sosial boleh ditafsirkan sebagai pernyataan awam, terutama menurut subperaturan PUA 395/1993. Ada tak dia ditafsirkan sebagai pernyataan awam? Disilakan Puan. Okey, jika diperhatikan cara bagaimana penyampaian maklumat, sesuatu maklumat tersebut bukanlah persoalan utama dalam menentukan sama ada pelanggaran tata kelakuan di bawah peraturan 19, iaitu peraturan yang berkaitan dengan pernyataan awam itulah. Oleh itu sekiranya pernyataan awam dibuat melalui WhatsApp memenuhi elemen yang dalam peraturan 19 tersebut, dia boleh terjumlah sebagai suatu pernyataan awam, tetapi berdasarkan penelitian dibuat melalui Peraturan 19 ni, pernyataan awam tersebut lebih sesuai merujuk pada bilangan individu dalam skala yang lebih besar ataupun luas dan juga tidak merujuk kepada kumpulan orang ataupun sejumlah individu sahaja. And then dalam hal ini saya kira
penyataan yang dibuat melalui WhatsApp tidak terjumlah kepada definisi penyataan awam menurut peraturan 19. Cuma memandangkan mungkin akan timbul isu penyataan yang dibuat tersebut akan menjejaskan profesion perguruan ataupun memberi implikasi kepada perkhidmatan lah kan, kita boleh pertimbangkan untuk pegawai diambil tindakan di bawah Subperaturan 42 iaitu berkelakuan yang sedemikian cara sehingga memburukkan nama dan mencemarkan perkhidmatan awam. So selalu kita gunalah, and then sebagai perbuatan yang dibuat oleh guru tersebut ataupun individu tersebut adalah boleh disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab lah. Okay. Itu sahaja jawapan untuk soalan ni. Maknanya mencemarkan institusi perkhidmatan awam, terutamanya institusi pendidikan lah, dalam apa berkaitan dengan WhatsApp tadi. Okey Puan Syairah, ada lagi, saya kira ada lagi 2 soalan yang telah kami capture. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berkaitan dengan tindakan tata tertib. Bolehkah apa tindakan tata tertib diambil terhadap pegawai apabila siasatan polis masih berjalan dan tiada sebarang prosiding jenayah dimulakan di mahkamah? Bolehkah apa-apa tindakan tata tertib diambil terhadap pegawai apabila siasatan polis berjalan dan tiada sebarang prosiding jenayah dimulakan di mahkamah? Silakan Puan. Dalam kes ini kita merujuk kepada Peraturan 30 PUA 395 yang memperuntukkan bahawa apa-apa tindakan tata tertib yang diambil dalam prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai dan masih belum selesai hendaklah diasaskan pada apa-apa alasan lain yang berbangkit daripada kelakuan dalam pelaksanaan tugas pegawai itulah. Dan bukannya alasan yang sama dengan pertuduhan jenayah tersebut. Perkara ini untuk sebenarnya tindakan tata tertib tu in short tidak boleh diambil sehingga prosiding jenayah ke atas pegawai selesai. Perkara ini penting sebab untuk mengelakkan apa-apa tindakan tata tertib yang diambil tersebut dicabar di mahkamah sekiranya pertuduhan jenayah ke atas pegawai berkeputusan dengan pembebasan pegawai tersebutlah ataupun pegawai itu didapati tidak bersalah. So tapi kita dah ambil tindakan buang kerja. So nanti kita kena tindakan tata tertib yang diambil boleh dicabar oleh pegawai lah. Okay. Okey, maklum. Terima kasih. Dan saya rasa banyak soalan dan saya pergi kepada soalan terakhir Puan. Soalan terakhir ni soalan yang agak panas sikit lah. Dia berkaitan dengan isu guru. Isu guru enggan divaksinasi. Ada kita tengok baru-baru ni ada isu guru enggan divaksinasi. Mohon sedikit pandangan Puan dari segi aspek perundangan. Okey, sebenarnya isu guru dan keengganan guru untuk divaksin ni sedang di dalam penelitian Jabatan Pegawai Negara yang mana perlu dilihatlah dari sudut perundangan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang perkhidmatan yang berkuat kuasa. Setakat ni pihak belum ada pandangan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pegawai Negara berkenaan dengan isu ini. Cuma secara general ataupun umumnya saya boleh komen sekiranya lah ada di masa hadapan arahan untuk mewajibkan guru tersebut divaksin, maka sebagai seorang penjawat awam, tidak kira lah guru pun ataupun penjawat awam yang lain dan profesion lain perlu mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak oleh JPA ataupun SPP lah kan.
supaya ini kita lihat kita dah tanda tangan surat aku janji. So kita nak tak nak kita kena patuh segala terma arahan yang terkandung dalam surat aku janji yang telah kita tanda tangani tersebut. Itu saja Doktor. Okey, terima kasih di atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga jawapan-jawapan kepada semua soalan yang diberikan oleh Puan Syairah tadi dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita menjalankan khidmat kita dalam perkhidmatan awam, khususnya dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, para penonton yang dihormati sekalian, saya kira kita hampir mengakhiri webinar kita pada petang ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengar dulu rumusan dan juga pesanan akhir daripada tetamu jemputan kita. Jadi sekiranya ada, silakan Puan Syahira merumuskan sedikit kesimpulan kita. Okey, in short, saya tertarik, sekali lagi tertarik dengan apa yang telah disentuh oleh Tuan Pengarah kita ya. Because sekarang semua telah celik undang-undang, parents, murid, pelajar dan sebagainya. So sebagai warga pendidik, kita perlu jugalah celik undang-undang, perlu tahu segala tindakan yang kita nak lakukan tu selaras dengan perundangan dan arahan yang berkuat kuasa, supaya apa-apa tindakan yang dibuat tidak memberi implikasi kepada kita pegawai atau guru dan sebagainya, serta perkhidmatan kita lah secara keseluruhannya. Okey. Selain itu saya rasa penting untuk tindakan tu dibuat dengan teratur bagi mengelakkan guru ataupun pegawai awam ini dikenakan tindakan tata tertib lah. And then saya rasa penting untuk kita mengetahui undang-undang, because ignorance of law is not an excuse. So sebagai profession warga pendidik ni, kita kena tahu juga undang-undang, sebab apa panggil dia, pentinglah untuk kita mengendalikan tugasan harian kita bersama murid-murid ni kan. Itu saja Doktor.